Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fairuz binti M. Azhar dan rakan saya Akta Dini binti Syarif Azlan akan membentangkan untuk tugasan 2 bagi tajuk penggunaan bahan terlarang untuk subjek PK ES 3083 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Dan pensyarah bimbingan kami adalah Dr. Wan Azlan bin Wan Ismail. Baiklah, untuk slide yang seterusnya ini, gambar yang terdapat di pada slide ini merupakan soalan tugasan yang perlu kami laksanakan untuk video pembentangan ini. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Siti Harus binti M. Azhar dan rakan saya, Akta Dini binti Syarif Hazlan. Jadi, saya akan menyentuh tajuk tentang masalah penggunaan bahan terlarang. Jadi ikuti saya untuk mendapat penjelasan tentang penggunaan bahan terlarang bersama rakan. Jadi, apa itu bahan terlarang? Okey, bahan terlarang ini ialah merupakan bahan yang mengubah fungsi tubuh badan dan menimbulkan ketagihan. Jadi, bahan-bahan ini akan menjadi bahaya jika disalahguna pakai. Biasanya bahan terlarang ini boleh menyebabkan ketagihan. Di mana ketagihan ini bermula dengan sesuatu bahan yang selalu kita dengar dan digunakan, iaitu dadah, alkohol, gam kuat, ubat batuk dan rokok dengan cara yang tak sepatutnya. Jadi benda ini akan menjadi memudaratkan jika jika diambil secara berlebihan daripada dos yang sepatutnya. Kemudian, bagaimanakah bahan terlarang ini disalahgunakan di dalam kalangan individu yang terlibat? Jadi, pengguna ini menggunakan bahan tersebut dalam jumlah yang melebihi sukatan dengan kaedah-kaedah yang berbahaya kepada diri mereka sendiri ataupun orang lain. Jadi, sesetengah ini merasakan diri mereka ni tidak mendapat perhatian mencukupi dan disayangi. Buatkan mereka mengambil sumber-sumber lain seperti dadah ni bagi memenuhi keperluan mereka. Yang disebabkan saya menyentuh tentang bahan yang dipanggil dadah, mari kita akan mengupas apa itu dadah. Jadi, dadah ini ataupun perkataan lain dalam bahasa Inggeris dipanggil drug adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakan kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Dadah ini mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat. Dadah juga ni digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang. Jadi biasanya dadah ini diperolehi secara haram dan tidak diluluskan oleh pihak-pihak berkuasa. Sepertinya polis lah. Jadi dadah ini sememangnya memang dikenali dia akan mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang tersebut. Jadi, dadah ini sebenarnya mempunyai pelbagai jenis, di mana kalau dilihat, saya ada menyediakan peta minda, iaitu yang pertama jenis dadah opiat. Opiat ini merupakan campuran yang diperolehi daripada biji kopi, iaitu tumbuhan-tumbuhan yang akan diambil dan dicampur dengan bahan-bahan kimia yang tak sepatutnya dan menyebabkan dadah. Kemudiannya kita ada stimulan. Stimulan ini merupakan dadah perangsang yang bertindak pada sistem saraf. Kemudiannya kita ada ganja, merupakan sejenis tumbuhan liar yang boleh memabukkan. Kita ada depression, merupakan dadah yang bertindak terhadap otak hingga tidak menyedarkan, membuatkan seseorang tu tidak menyedarkan diri. Keduanya, seterusnya kita ada halusinogen. Halusinogen ini merupakan dadah asli ataupun dadah sintetik yang ubah pencerapan deria seperti deria rasa ataupun deria bau, serta mengubah juga deria pandangan kita iaitu visual. Yang terakhir sekali, kita ada jenis dadah yang dipanggil sebagai inhalant. Inhalant ini merupakan bahan kimia yang dia perbuat daripada pelarut organik ataupun bahan beruap. Bahan beruap ni adalah bahan yang bergas. Jadi, slide ini saya akan, saya telah menyediakan antara gambar-gambar contoh bagi dadah-dadah ini. So, yang pertama kita ada halusinogen. Halusinogen ini boleh diperolehi dalam bentuk pepejal, serbuk,
Pepejal serbuk, pil dan juga dalam bentuk cecair. Jadi biasanya pil dan serbuk ini dimasukkan sama ada menggunakan hidung ataupun, mulut. Untuk cecair biasanya menggunakan, picagari dan disuntik ke dalam badan. Jadi halusinogen ni terdapat banyak jenis jenis dadah yang dipanggil, LSD iaitu Lysergic acid diethylamide, ketamin mescaline, psilocybin dan juga psilocin. Seterusnya, dalam gambar tersebut merupakan pelbagai jenis pil yang berwarna-warni. Jadi, dadah ini ialah dadah stimulan. Gambar tersebut merupakan pil ekstasi, pil yang sangat popular di kalangan penagih dadah dan biasanya diambil oleh penagih dadah yang baru mula untuk menagih dadah. Jadi selain itu juga kita ada amfetamin yang biasanya dipanggil pil kuda. Kita ada metafin yang dipanggil ais, syabu, sejuk dan batu. Yang ketiga, kita ada opiat. Opiat ni sebagaimana tidak dinyatakan merupakan sejenis tumbuhan yang dipanggil biji popi. Daripada biji popi ni diproses untuk menjadikan dadah apabila dicampur-campurkan dengan bahan-bahan yang tidak sepatutnya. Jadi antara opiat apa ni antara dadah opiat yang telah diproses dipanggil candu, heroin, morfin dan juga kodein. Jadi heroin dan candu adalah antara jenis dadah opiat yang paling popular lah di kalangan penagih dadah. Baiklah, untuk yang seterusnya kita ada ganja. Daripada gambar tersebut kita boleh nampak yang ganja ini merupakan sebuah sebuah tumbuhan meliar. Jadi tumbuhan ini akan diproses menjadi keringan lalu dicampurkan dengan bahan-bahan lain dan menghasilkan satu bahan yang boleh memabukkan. Antaranya kita ada minyak hashish, cannabis herbal, resin dan getah. Dan memang ganja ini boleh membuatkan seseorang itu mabuk dan tidak menyedarkan diri. Seterusnya kita ada inhalant. Inhalant ini daripada gambar kita boleh nampak macam butane, kita ada gum kuat, kita ada juga spray dan kita ada juga um, sanitizer. Jadi daripada gambar-gambar ini antara bahan-bahan yang senang meruap dan bahan-bahan yang mudah disedut masuk melalui sistem respirasi. Jadi jenis-jenis inhaler ni kita ada pelarut ataupun cair yang mempunyai bermacam-macam jenis bahan kimia. Lepas tu kita ada bahan gas seperti mana saya cakap tadi spray, kita ada aerosol iaitu reset kalau biasa pasarnya. Kita ada juga bahan nitrik. Yang terakhir sekali kita ada depression. Berdasarkan gambar, memang gambar ini menunjukkan berbagai pelbagai warna pil-pil ubat-ubatan lah. Jadi depression ini memang terkenal dengan pil tidur. Di mana pil tidur ni biasanya diambil oleh pesakit insomnia yang tidak boleh tidur. Jadi apabila pesakit itu mengambil pil tidur ini secara berlebihan, meningkatkan peluang dia akan terketagih dan menjadikan sebagai punca ketagihan dadah kepada diri pesakit. Selain pil tidur, kita ada tranquilizer, benda yang sama seperti mana pil tidur. Jadi, daripada ketagihan dadanya semestinya ada tanda-tanda utama, bagaimana kita nak tahu yang seseorang itu mula menagih dadah. Jadi, ini adalah senarai tanda-tanda utama bagaimana kita boleh detect seseorang itu menjadi penagih. Yang pertama, kita boleh lihat daripada perubahan atau kemerosotan kehadiran sama ada ke sekolah untuk pelajar ataupun orang yang sudah bekerja di tempat kerja mereka akan nampak selalu tidak datang ke tempat kerja dan tidak selalu datang ke sekolah ataupun kata lain kita boleh tahu sebagai ponteng. Terusnya perubahan sikap dan kelakuan, kadang-kadang dia akan marah, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia murung. Dan kita ada kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. Kebersihan diri dia memang tak dijaga, dia duduk kat tempat-tempat kotor. Lepas tu kita ada hilang selera makan, kurang berat badan yang disebabkan bila dia hilang selera makan memang dia tak akan ambil makanan dan menyebabkan berat badan dia menurun. Terusnya kita ada mata merah dan berair ataupun kuyu mata
biasanya separuh terbuka. Hanya, biasanya mereka ni juga ada parut ataupun bekas suntikan di lengan, mereka ni akan sentiasa berdampingan, sesama penagih untuk, memudahkan mereka memperolehi dadah-dadah. Kemudiannya mereka ini suka meminjam wang dan mencuri barang-barang yang boleh dijual, dan hasil daripada jualan itu mereka boleh menggunakan untuk membeli barang. Kadang-kadang mereka ini juga, suka meradang, selalu menguap dan tidak bermaya. Dan terakhir sekali, penagih juga suka menggaru terutamanya di hidung. Jadi daripada semua ini sebenarnya ada kesan kepada kesihatan fizikal, emosi, mental dan juga sosial. Jadi yang pertamanya saya akan menerangkan kesan pengambilan daripada segi kesihatan. Yang pertamanya, mereka untuk ibu-ibu yang hamil, kalau mereka ambil bahan-bahan telaran ni sewaktu mereka mengandung, akan memberi kesan kepada kecacatan kelahiran. Di mana, semasa kehamilan, boleh menyebabkan, bila anak itu lahir akan adanya, masalah-masalah kecacatan kepada bayi sepertinya macam Down syndrome ataupun kecacatan kecacatan, telinga. Selepas itu kita ada masalah kesan respiratory yang melibatkan sistem pernafasan iaitu trachea, hidung dan paru-paru. Antaranya kalau merongkok ganja ataupun pengambilan kokain boleh merosakkan sistem pernafasan dan menyebabkan masalah pernafasan seperti batuk, kesesakan nafas ataupun juga kerosakan. Yang terakhir sekali, memang ketara sekali untuk yang menagih ni, biasanya mereka akan kehilangan berat badan. Di mana, sesetengah bahan terlarang seperti metafetamin iaitu, syabu ataupun ais boleh menyebabkan penurunan berat badan yang drastik dan kekurangan nutrien disebabkan mereka tidak mengambil makanan kerana hilang selera. Jadi, untuk daripada segi kesihatan sosial, kita boleh tahu yang sosial ni biasanya melibatkan persekitaran mereka. Yang pertama sekali kita ada kemerosakan hubungan sosial, di mana individu akan mula menjadi keluarga, rakan-rakan dan pasangan untuk yang sudah berkahwin. Jadi mereka akan mengakibatkan kemerosakan hubungan sosial dan mengasingkan individu daripada sokongan sosial yang penting. Mereka akan kurang berkomunikasi dengan individu terapat untuk mereka lah. Untuk yang kedua, kita ada isolasi sosial. Mereka ni akan alami isolasi sosial ini sebabkan pengabaian aktiviti sosial dan hobi yang mereka nikmati sebelum ini. Contohnya macam seseorang itu selalu pergi berjoging pada setiap petang, tetapi disebabkan dia sudah terpengaruh untuk menagih dadah, individu tersebut tidak lagi menjalankan rutin hariannya. Itu adalah antara satu perubahan drastik. Kemudiannya kita ada kegagalan dalam kerja bagi orang-orang dewasa yang sudah bekerja. Jadi, kesan pengambilan ini akan mengakukan prestasi pekerjaan dan produktiviti dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan ataupun kesukaran dalam mengekalkan pekerjaan disebabkan mereka tidak lagi fokus dalam pekerjaan mereka dan membuat kerja sambil lewa kerana sudah terlalu ketagih dengan bahan-bahan terlarang tersebut. Okey, untuk segi aspek yang terakhir, kita ada kesihatan emosi dan juga mental. Yang pertama, individu ini akan mengalami kesan pengambilan daripada segi depresi. Jadi depresi ini kalau kata lainnya kemurungan dan tekanan. Jadi mereka ini boleh mempunyai emosi yang berubah-ubah. Antaranya sedih, putus asa dan kurang bersemangat. Jadi depresi ni boleh membuatkan seorang tu macam tidak lagi nampak bersemangat seperti dulu-dulunya, kurang bercakap, yang kurang memberi respon yang sepatutnya lah. Dan mereka akan mengurung diri mereka dan menjauhi daripada orang-orang yang sepatutnya mereka mendapat pertolongan. Seterusnya kita ada hilangnya keseimbangan emosi. Jadi daripadanya dihuraikan ianya merosakkan keseimbangan kimia dalam otak dan menyebabkan fluktuasi tiba-tiba dalam mood
dan emosi. Daripada ini dapat diterangkan yang seseorang itu akan mengalami perubahan emosi secara tiba-tiba tanpa jagaan. Contohnya tiba-tiba seseorang itu boleh mengamuk ataupun marah dan boleh mengakibatkan kecederaan kepada orang lain dan termasuk dirinya sendiri. Seterusnya, kita ada kesihatan mental yang lebih lemah. Daripada sini bolehlah dikatakan yang dia ianya boleh memberikan dan memberi peluang yang besar untuk individu tersebut mempunyai masalah mental. Jadi antara masalah mental yang mereka boleh dapat adalah schizophrenia dan juga bipolar. Jadi senang cerita daripada ni mereka akan sentiasa berhalusinasi dan tidak dapat menetapkan sama ada apa yang mereka nampak itu betul ataupun tidak. Okey, baik. Seterusnya kita akan mengenali apakah itu rokok. Rokok ialah tembakau yang dibaluti dengan kertas dan apabila seseorang menghisap rokok, individu tersebut boleh menghembus asap yang dikeluarkan melalui mulut dan juga hidung. Uh, dia dikeluarkan daripada paru-paru dan di dalam rokok juga walaupun sebatang rokok ia mempunyai lebih daripada 7,000 bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan sebatang rokok. Jadi di sini kita dapat simpulkan rokok itu adalah bahan ataupun barang yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita sebagai manusia. Okey, baiklah. Seperti tadi kita sudah mengenali apakah itu rokok dan kita sudah tahu di dalam rokok mempunyai lebih daripada 7,000 bahan kimia. Jadi antara bahan yang terdapat di dalam rokok ialah bahan cat iaitu racun dari seterusnya racun dari exhaust kereta, kadmium yang terkandung di dalam bateri, bahan pelarut toluena, amonia yang digunakan untuk mencuci tandas. Seterusnya ialah naftalena dari ubat gegat. Seterusnya tar untuk membuat jalan. Selain itu kita ada juga arsenik yang dipakai untuk membuat racun tikus dan juga nikotin yang digunakan untuk membunuh serangga. Jadi di sini di dalam gambar ini kita dapat lihat terdapat banyak bahan yang bahan kimia yang terlarang dan juga memberi keburukan kepada kita yang terdapat di dalam rokok. Jadi di sini ia akan memberikan kemudaratan kepada kita dan walaupun di sini hanya menunjukkan beberapa namun terdapat lebih banyak lagi yang terkandung di dalam rokok. Jadi di situ kita dapat tahu yang rokok ini amat membahaya dan dan sangat-sangat tidak digalakkan oleh agama juga untuk kita menghisap rokok kerana ia merupakan haram di sisi agama Islam. Okey, ini merupakan keburukan merokok iaitu perokok tega akan mendapat penyakit ataupun masalah kesihatan iaitu strok dan masalah jantung, masalah pernafasan dan kanser paru-paru dan masalah sistem reproduksi. Okey, apabila mereka mendapat masalah strok dan masalah jantung, masalah pernafasan dan kanser paru-paru, ia mengakibatkan apabila perokok tega ini menghisap rokok, mereka lama kelamaan sistem pernafasan mereka akan semakin lemah dan akhirnya tidak berfungsi. Dan di sini mereka akan menyebabkan ada masalah strok, jantung, masalah pernafasan dan juga kanser paru-paru dan ada juga akhirnya mengakibatkan mereka mati. Dan seterusnya ialah masalah sistem reproduksi. Masalah sistem reproduksi ini bukan sahaja terdapat kepada lelaki namun perempuan juga mempunyai masalah ini dan ia akan menyebabkan kemandulan dan bagi wanita pula bagi perempuan lelaki kemandulan, mati pucuk dan bagi wanita pula masalah kandungan mereka lah dan juga kemandulan juga untuk keburukan merokok ini. Seterusnya, perokok juga akan berasa tertekan, stres kerana mereka merasakan
merokok itu akan menghilangkan stres mereka. Namun, ia bukanlah salah satu cara untuk menghilangkan stres kerana ia akan menyebabkan lebih lagi mereka berasa tertekan kerana mereka merokok. Apabila mereka ketagih dengan merokok ini, mereka akan berasa stres apabila mereka tidak dapat merokok. Dan kerana mereka yang ketagih dengan merokok ini akan berasa sukar untuk berjauhan dengan rokok, kerana kadang ada yang perokok aktif ini setiap kali mereka makan, mereka akan merokok. Setiap kali bangun daripada tidur, mereka akan merokok. Ada yang hingga menyebabkan 2 atau 3 kotak rokok mereka boleh habiskan dalam masa satu hari. Dan otak seorang perokok akan sering memikirkan tentang tabiat tersebut. Walaupun ia bukannya mereka tidak akan merasa ia menyakiti kesihatan mereka dan juga kewangan mereka. Dan merokok juga akan sukar dilepaskan walaupun diri mereka telah berulang kali berasa sakit, kerana rokok amatlah sudah sebati dengan diri mereka sendiri. Dan terakhir sekali, merokok juga akan menjejaskan kesihatan anak-anak ahli keluarga. Namun bukan sahaja mereka yang terdekat, tapi orang di sekeliling, orang awam juga. Ia boleh dipanggil sebagai perokok pasif. Kita yang menghidu asap rokok itu. Jadi di sini ada ibu bapa yang merokok dan menyebabkan anak yang terpaksa menanggung sakit daripada asap rokok itu. Kesihatan anak yang terjejas sehingga menyebabkan anak terpaksa masuk ke hospital kerana tidak dapat bernafas. Ia menyebabkan orang di sekeliling mereka yang berasa sakit itu, walaupun mereka tidak merasakan itu. Dan kesihatan anak-anak juga terjejas bukan sahaja disebabkan asap rokok anak-anak, tapi tabiat ibu bapa yang menghisap rokok dan menyebabkan anak yang terpaksa menanggungnya kerana mereka terkadang melampiaskan kemarahan mereka bila mereka tidak dapat merokok kepada anak-anak dan ahli keluarga, ataupun kewangan mereka terjejas dan menyebabkan orang terdekat yang terpaksa menanggung akibat daripada merokok, kerana mereka mahu merokok tidak kira sama ada siang ataupun malam. Jadi di sini memang betul, iaitu kesihatan anak-anak dan ahli keluarga terjejas disebabkan oleh mereka ialah perokok pasif. Di sini terdapat beberapa kes yang berkaitan dengan rokok, iaitu yang pertama, kes-kes ini saya jumpai, iaitu kerata-kerata akhbar ini saya jumpai di laman Sesawang. Yang pertama ialah mati terjatuh hisap rokok, iaitu seorang remaja mati dari terjatuh dari bangunan tingkat 5 ketika menghisap rokok. Dan seterusnya ialah rokok ragut 10,000 nyawa setiap tahun. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa rokok ini mampu mengakibatkan kehilangan nyawa. Sebanyak 10,000 setahun itu merupakan bilangan yang sangat tinggi yang maut diakibatkan oleh rokok sahaja. Dan seterusnya yang terakhir sekali ialah 1.3 juta pelajar disaring dan terdapat 43,019 orang dikesan merokok. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa perokok-perokok tegak ini bukanlah mereka mulanya merokok apabila mereka sudah mempunyai duit sendiri, namun mereka sudah bergiat dalam merokok ini dari mereka sekolah lagi. Dan di sini kita tahu bahawa faktor-faktor utamanya ialah rakan-rakan di sekeliling, keluarga yang terdekat, dan dari situ mereka akan meniru pelbagai aksi-aksi
um, orang yang di sekeliling. Mereka akan cuba untuk merokok dan apabila lama kelamaan mereka akan ketagih. Dan perkara ini perlulah dibendung. Namun terdapat banyak lagi kes-kes yang lain. Namun ini sahaja tiga sahaja yang saya mempamerkan di sini. Okey, baiklah. Seterusnya ialah cara berhenti merokok. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan ialah terapi kumpulan dan kaunseling. Di sini terapi kumpulan dan kaunseling ia terdapat beberapa perokok-perokok tega yang berada di sebuah di satu kumpulan dan terdapat juga seorang pakar ataupun seorang kaunseling. Di sini mereka akan berkongsi cerita tentang um, tentang ketagihan mereka, masalah mereka dan apabila mereka terbuka untuk bercerita, mereka akan merasakan ramai penyokong-penyokong supporter yang mempunyai masalah yang sama dan mereka akan berasa selesa untuk berkongsi masalah dan ia akan lebih memudahkan cara untuk berhenti merokok. Seterusnya ialah tampalan dan gula-gula getah nikotin, iaitu nikotin ini mempunyai dua cara, iaitu tampalan dan gula-gula getah. Mereka akan menggunakan tampalan um, ini dan ia akan berfungsi selama 24 jam. Ia boleh dipakai buang. Dan seterusnya ialah gula-gula getah nikotin, iaitu mereka akan kunyah gula-gula getah nikotin apabila mereka berasa untuk merokok. Dan seterusnya ia boleh didapati di mana-mana farmasi ataupun hospital. Seterusnya dan terakhir sekali ialah kesungguhan dalam diri mereka sendiri. Jadi apabila mereka ingin berhenti merokok, mereka perlu mempunyai kesungguhan dari dalam diri mereka sendiri kerana um, untuk berhenti merokok ia merupakan salah satu cara dari dalam diri, bukan dari orang lain.